Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran silibus kita bab 2 pembangunan produk, bab 2.1 penghasilan produk. Okey, kalau suara saya putus-putus tolong bagi tahu nah. Hari ini kita akan teruskan dengan subtopik 2.1.5 dan 2.1.6. 2.1.5 ni dia pendek saja, yang panjang sikit pada 2.1.6. Okey. Okey. 2.1.5 ni adalah tajuk bagi menyediakan jadual kerja. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jadual kerja ialah suatu perancangan aktiviti yang berbentuk jadual. Okey. Jadual kerja ini dibina berdasarkan senarai aktiviti dan tempoh bagi melaksanakan setiap aktiviti yang disenaraikan. Okey, kenapa kena ada jadual kerja sebelum kita betul-betul melaksanakan ataupun start memasang produk supaya membolehkan pelaksanaan kerja berjalan lancar, teratur dan sistematik. Okay, yang paling penting kerja itu berjalan dengan sistematik bila kita dah ada jadual kerja tersebut. Okay, dan supaya kerja dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. So tak terkurang dan tak terlebih. Kalau terlebih mungkin akan ada masalah pula dengan klien. Okey. So terdapat beberapa garis panduan dalam mengerjakan jadual kerja, iaitu ada 5 garis panduan. Yang pertama, kita kena tentukan jadual yang perlu ada dalam sepatutnya kena tentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual. Okey, kemudian yang kedua, perlu menyusun aktiviti mengikut keutamaan. Okey, kalau kita dah senaraikan apa aktiviti-aktiviti yang perlu ada dalam jadual kerja, so dalam masa yang sama kita kena susun yang mana yang perlu dibuat dahulu, yang mana yang perlu dibuat waktu pertengahan, yang mana perlu dibuat pada penghujung kerja. Kemudian yang ketiga, menganggar sumber untuk setiap aktiviti. Okey, so bila kita dah senaraikan setiap aktiviti, kita kena tahu apa sumber-sumber yang perlu ada semasa kita melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, kemudian menganggar tempoh masa yang diperlukan. Kena tahu duration, contohnya kalau macam yang sepatutnya mengikut kehendak KPM, tempoh projek yang perlu kita laksanakan bagi produk RBT tingkatan 3 adalah selama 22 minggu, iaitu bersamaan lebih kurang 5 bulan lebih. Okey. Kemudian garis panduan yang kelima adalah menganggar kos dan sediakan bajet. Selain daripada kita kena tahu aktiviti, keutamaan, sumber, tempoh, kos dan bajet juga adalah antara yang paling penting. Kalau kita tak sediakan, tak buat anggaran kos dan menyediakan bajet, so ini mungkin mendatangkan masalah yang besar selepas selesai menyiapkan kerja, penyiapan produk nanti. Ya, ingat, so garis panduan dalam mengerjakan jadual kerja ada 5. Okey, seterusnya ini adalah contoh jadual kerja. Di mana jadual kerja yang diberikan contoh ini adalah dibina dalam bentuk carta Gantt. Okey, carta Gantt Gantt. Okey, Gantt. Okey, contoh jadual kerja ini dia mestilah ada kolom untuk number, aktiviti dan minggu. Macam yang saya sebutkan sebelum ni tadi, dianggarkan projek untuk RBT tingkatan 3 adalah diperuntukkan selama 22 minggu. Ini 22 minggu ni bermaksud kalau tak ada PDPR dan tak ada PKP lah, maksudnya kalau sekolah secara bersemuka, memang kita akan buat selama 22 minggu, iaitu selama 5 bulan untuk menyiapkan projek semata-mata. Tapi dia ada aktiviti-aktiviti dia lah. Okay, contohnya kat sini dia letak aktiviti 1 hingga 6. Okay. So tadi dia kata kena letakkan keutamaan yang mana aktiviti yang perlu didahulukan dulu dan dikemudiankan.
Contohnya macam yang pertama, penerangan keperluan pelanggan kepada mereka bentuk iaitu dalam bentuk kajian keperluan pelanggan. Ini memang confirm kena buat dululah aktiviti yang pertama. Kan, sebab kita nak tahu, kita nak buat nak kena interview dulu apa yang pelanggan nak. Okey, lepas tu seterusnya sampailah aktiviti yang ke-13. Katakanlah ada 13 aktiviti yang nak kena siap. Contohnya last kali nombor 12. Okey, nombor 12, pengujian dan penilaian kefungsian. Okey, bila katakan kita dah siap dah kita punya penghasilan produk, so kita kenalah uji, kenalah menilai adakah dia boleh berfungsi dengan baik. Kalau tak berfungsi dengan baik, kita kena patah balik untuk membuat penambahbaikan. Okey, so bila dah selesai semua, barulah pergi ke aktiviti yang ke-13, iaitu kerja siap membuat dokumentasi. Okay, bila dah buat dokumentasi ni maksudnya penyediaan laporan projek. Okay, dan tuntutan bayaran. Bila masa ni lah baru kita selesaikan tuntutan bayaran yang kita perlu tuntut kepada pihak yang berkenaan, iaitu biasanya kepada klien lah, klien yang yang meminta kita untuk menyediakan produk ni. Okey, ini adalah contoh jadual kerja dah. Okey. Alright, selesai untuk jadual kerja. Sekarang kita masuk kepada subtopik 2.1.6. Okey, 2.1.6 iaitu membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Okey, ini adalah salah satu perkara yang sangat penting. Okay, perkara yang sangat penting untuk menghasilkan sesuatu produk. Kita kena senaraikan bahan, kita kena senaraikan peralatan dan sediakan bajet. Okey, perancangan projek perlu dilakukan dengan sistematik agar proses penghasilan produk tidak membazirkan masa, tidak membazirkan bahan dan tidak membazirkan kos. Okey, kesesuaian bahan dan peralatan perlu dipertimbangkan ketika merancang penghasilan produk. Okey, so katakanlah sekarang ni kita nak menghasilkan sebanyak 100 unit produk untuk klien kita. So, kalau 100 unit ni maksudnya kita memang sangat-sangat perlu mengatur kita punya masa, bahan dan kos. Okey, lepas tu selain daripada bahan, peralatan juga perlu dipertimbangkan yang mana yang boleh mempercepatkan kita punya kerja. Okey, ini adalah contoh-contoh senarai bahan untuk menghasilkan penjilat kasut magic. So katakan kita nak siapkan 100 unit penjilat kasut magic. So apa antara bahan-bahan dia? Contohnya macam ni lah, kayu, MDF, kepingan akrilik hitam, skru kayu, span, switch tekan tutup, motor AT, bateri dan seterusnya lah. Ini adalah contoh-contoh bahan. Dia berbeza tau, bahan dengan peralatan. Okay, bahan ni biasanya adalah bahan yang bila kita guna dia akan habis. Faham tak? Okay, bila kita guna dia akan habis, itu kita namakan sebagai bahan. Okay. Ini pula adalah senarai peralatan untuk menghasilkan penjilat kasut. So yang tadi bahan tadi saya kata adalah benda-benda material yang bila kita guna dia akan habis. Tapi peralatan pula adalah alat yang kita boleh gunakan secara berulang-ulang. Ini samalah macam konsep kalau kita nak buat eksperimen, laporan eksperimen dalam sains kan. Okay, laporan eksperimen dalam sains. Dalam laporan tu kita mesti asingkan bahan eksperimen apa, alatan eksperimen apa. Contohnya kalau larutan, contohnya kalau macam bahan ini adalah bahan yang habis kita akan guna, so lepas ni kita tak boleh ulang guna kan. Contohnya macam larutan alkohol, itu adalah contoh bahan. Kalau contoh peralatan pula, kalau dalam eksperimen biasa kita akan guna tabung uji, tabung didih, peluru Bunsen. Itu contoh peralatan yang kita boleh gunakan semula, boleh gunakan secara berulang-ulang pada masa hadapan. Itu beza antara bahan dengan peralatan. Okey.
Okey, ini adalah contoh peralatannya. Peralatan yang kita mungkin akan gunakan untuk menghasilkan penggilat kasut Magic. Antaranya adalah seperti gergaji jig, pembaris keduli, sesiku L, mesin gerudi, mesin pelelas ataupun sandal. Okey, mesin pelelas ataupun sandal digunakan untuk membuat kemasan atau meratakan dan melicinkan permukaan bahan kerja. Kemudian ada lagi apik G. Okey, seterusnya set memateri elektronik, penjalur wayar dan pemotong styrofoam. Okey, ini antara contoh-contoh inilah peralatan. Maksudnya kita boleh gunakan lagi pada masa hadapan. Dia tak habis kat situ. Okay, seterusnya alat memotong dan pisau, alas memotong dan pisau pemotong, ragum meja dan set lukisan kejuruteraan. Okey. Right, tadi kita dah menentukan bahan dan peralatan untuk menghasilkan produk. Okay, seterusnya kita perlu menentukan pula bajet produk. Okey, bajet produk bajet. Bajet ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk memastikan projek yang dijalankan berjaya dan menguntungkan. Supaya kita tak membazirkan kos dan perbelanjaan. So kita kena sediakan bajet sebelum sesuatu produk itu dihasilkan. Kena berdasarkan bajet, belanjawan projek dapat disediakan. Okey, kos yang terlibat dalam bajet ialah kena ada kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey, sekejap lagi kita akan tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey, kemudian terdapat dua kaedah yang digunakan untuk menentukan bajet projek, iaitu kaedah unit dan konsep SMART. Okey, so untuk menentukan bajet produk ada dua kaedah. Satu, kaedah unit dan yang kedua adalah konsep SMART. So sekejap lagi kita akan tengok apa perbezaan di antara kaedah unit dan konsep SMART. Okey. Sepatutnya ini dah belajar dah waktu RBT tingkatan 1. So kita akan revise balik apa maksudnya. Okey, yang pertama kaedah unit. Kaedah unit ialah bajet yang dibuat berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan. Okay, bajet disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Okay, maksudnya dia buat kaedah unit ni dia lebih kurang macam pengiraan secara anggaran semata-mata. Okay, contoh bilangan murid di sebuah sekolah, bilangan pelanggan di dalam sebuah kedai atau bilangan kerusi di dalam sebuah pawagam. So dia kira berdasarkan anggaran macam itulah, anggaran bilangan murid, anggaran bilangan pelanggan dan anggaran bilangan kerusi. Okay, contoh pengiraan, katakan kos makanan bagi seorang murid ialah RM5. Okey. So jumlah murid di sebuah sekolah ialah seramai 1,000 orang. Jadi bajet makanan untuk 1,000 orang ni mengikut kaedah unit ialah simple je. RM5 kali 1,000 orang bersamaan dengan RM5,000 Malaysia. Okey, ini adalah contoh anggaran kaedah unit. So kaedah unit ni dia kita memang lebih mudah nak fahamkan dia. Okey, dia lebih mudah difahami dan lebih pantas untuk dikira. Namun, ada kelemahan dia. Namun kurang tepat kerana tidak mengambil kira keseluruhan kos yang terlibat. Maksudnya ini dia kira macam anggaran kan. Maksudnya dia memang tak tepat. Okey, dia tak tepat. Dia tak kira kalau kita nak masak makanan untuk RM5 ni, tak kira dia punya kos tong gas dia macam mana, bil air apa semua kan. Dia buat anggaran semata-mata lah. Okey, so kita tengok pula kaedah yang kedua untuk pengiraan bajet produk. Yang kedua iaitu konsep SMART. Tadi kaedah unit yang kaedah yang pertama. Sekarang kaedah yang kedua pula adalah konsep SMART. Okey, konsep SMART. Konsep SMART ni, SMART, S-M-A-R-T adalah mewakili akronim
bagi lima perkataan. Okay, yang pertama adalah spesifik. Okay, spesifik. Yang kedua adalah measurable, boleh diukur. Yang ketiga, A, attainable, boleh dicapai. R, realistic. T, time bound, iaitu jangka masa ditetapkan. Okay, kita akan tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan konsep SMART ni. Okay, nah? Setakat ni okey ya? Okey, ini adalah S spesifik. S spesifik ni maksudnya kita kena nyatakan dengan jelas projek ni tentang apa. So maksudnya tujuan projek ni untuk apa. Okay. So kena nyatakan nama projek penggilap kasut magic. Tujuan tu untuk apa? Untuk menggilap dan membersihkan kasut. Okay. Kemudian bilangan kita nak buat anggaran lebih kurang 100 unit. Okay. Sasaran pula penggilap kasut magic ni, sasaran kita nak jual pada siapa? Contohnya pada pekerja, pejabat, guru, murid sekolah dan pengguna yang mementingkan kasut yang berkilat dan bersih. Itu maksud kita nyatakan secara spesifik. Okey, kemudian M mewakili measurable ataupun boleh diukur. Okey, so ini adalah satu rumus penting yang ada dalam measurable, iaitu kita nak tahu berapa kos pengeluaran. Okey, so rumus untuk kos pengeluaran adalah kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, ingat ya formula ni, kos pengeluaran sama dengan kos bahan, upah, overhead. Okey. Bila kita nak kira kos bahan tu pun kena kira secara spesifik. Kos upah pun sama dan kos overhead pun sama. Okey, kita tengok cara pengiraan kos bahan bagi 100 unit produk. Katakanlah kalau kita nak buat 100 unit produk kan. So kita dah senaraikan bahan tadi. Okey, bahan katakan ada 13 bahan semuanya yang perlu disediakan untuk menghasilkan 100 unit penggilap kasut magic. Okey, kita tengok kos seunit. Kalau kos seunit itu kalikan dengan kuantiti, lepas tu kita kirakan dia punya jumlah di sebelah kanan. Okey, kemudian kita totalkan semua. Okey, totalkan semua jumlah yang kita dapat lebih kurang anggaran secara anggaran yang spesifik, kita boleh dapat RM1,780 Malaysia untuk kos bahan sahaja. Okey, untuk kos bahan sahaja. Alright. Kemudian kos upah pula, macam mana nak kira kos upah? Kos upah kita tak boleh kata okey nah aku bagi hang upah RM10. Tak boleh macam tu. Dia ada formula dia pula untuk mengira kos upah. Okey, kos upah dia punya formula dia adalah bilangan pekerja. Okey, betul mesti ada pekerja yang buat. Okey, bilangan pekerja kali masa kali kadar upah sejam kali bilangan hari. Ini samalah konsepnya kalau macam kita nak bekerja di 7-Eleven. Okay, 7-Eleven. 7-Eleven tu pun dia ada formula dia. Dia tak bagi kata hang kerja sebulan kat sini aku bagi hang 300. Ada. Dia ada cara pengiraan dia. Iaitu dia guna formula macam ni lah. Bilangan pekerja kali masa kali kadar upah sejam kali bilangan hari. Okay, contohnya kalau kita menggunakan bilangan pekerja seramai 2 orang. 2 orang berapa jam? 5 jam. Kalau sehari berapa masa diperuntukkan untuk buat? 5 jam. Okey, berapa pula kadar upah sejam? RM5. Okey, RM5. Contoh RM5. Okey, berapa hari pula proses untuk menyediakan produk tersebut? Katakan anggaran 10 hari. Okey, 10 hari. So, 2 jam kali 5 jam kali RM5 Malaysia kali 10 hari. So, kos upah dia lebih kurang 500. 500 ini untuk berapa orang? Untuk 2 orang pekerja tadi. Okey. Ini maksudnya anggaran kos upah untuk siap 100 unit penggilap kasut magic tersebut. Okey. Kemudian kos overhead pula. Okey, kos overhead ni apa? Kos overhead adalah kos sampingan. Okey, kos sampingan yang kita
kita tak nampak secara spesifik tapi kita ada menggunakan dia. Okay, contoh bil elektrik dan bil air. Okay, bil elektrik dan bil air. So kita buat anggaran. Kalau bil elektrik ni anggaran lebih kurang sehari kita gunakan RM2. Okay, kita kalikan dengan 10 hari. So anggaran bil elektrik adalah RM20. Okay, kemudian bil air pula, bil air RM1.50 kali 10 hari lebih kurang RM15. So jumlah kos overhead adalah RM35 untuk kita menghasilkan 100 apa tadi? 100 unit penggilap kasut Magic. Okey. Ingat ya, kos overhead adalah kos sampingan yang selain daripada kos bahan dengan kos upah tadi. Okay. Boleh juga kalau kita nak masukkan kos overhead ni dengan bil telefon ataupun bil internet jika menggunakan perkara-perkara tersebut. Contohnya kalau kita nak pergi COD dekat customer kan. COD dekat customer kita mesti kita mesti menggunakan data untuk membuat iklan ataupun menghubungi pelanggan bila kita nak pergi COD kan, ataupun kos minyak, petrol minyak motor ataupun minyak kereta, seterusnya macam itulah. Maksudnya yang sampingan-sampingan tu semua kita kira di dalam kos overhead. Okey, kemudian bila kita dah ada semua kos bahan, kos upah dan kos overhead, kita tambahkan dia. So kos bahan 1,780 tambah 500 tambah 35 bersamaan dengan 2,315. Ini adalah kos pengeluaran. Okay, so kos pengeluaran seunit adalah kita bahagikan pula dengan 100 sebab kita nak tahu kos pengeluaran seunit itu berapa. So setelah kira menggunakan konsep SMART, so kita dapat RM23.15 bagi seunit produk. Okay. Bila kita dah ada pula harga kos seunit, harga pengeluaran seunit, bila kita dah ada pula kos pengeluaran seunit, so kita bolehlah kira pula kos jualan. Maksudnya kita nak jual dekat customer nanti berapa. Kita tak bolehlah nak nak jual dengan harga modal kan. Mesti kita nak untung. Bila kita nak untung, kita kira kos jualan. Okay, kos jualan adalah kos pengeluaran seunit tambah dengan berapa peratus keuntungan yang kita nak. Okay, katakanlah saya nak 100% keuntungan daripada modal. So, saya nak kira ni lah RM23.15 tambah dengan RM23.15 kali dengan 100% keuntungan. Kalau 100% keuntungan maksudnya RM23.15 jugalah. So, total dia adalah ringgit Malaysia 46 dan 30 sen. Katakan nanti bila dah siap produk kita nak jual dengan harga tersebut. Okey, kemudian tadi kita dah tengok SM, sekarang kita tengok A pula, iaitu attainable, boleh dicapai. Okey, keuntungan adalah kos jualan tolakkan dengan kos pengeluaran seunit. So tadi kita sudah kira RM46.30, kita tolakkan dengan RM23.15. So kita akan dapat keuntungan bersih kalau kita berjaya jual dengan RM23 Malaysia dan 15 sen. Okey, setakat ni kalau saya laju sangat nanti boleh rujuk semula dalam buku teks. Dalam buku teks ni memang ada detail. Okey, kemudian yang seterusnya adalah R. Okey, R realistik. Realistik, gabungan bahan yang mudah diperoleh dengan kemahiran pereka bentuk membuktikan produk ini mampu direalisasikan menjadi produk sebenar. Dan seterusnya adalah T, time bound ataupun jangka masa. Okay, produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa melebihi kos yang dianggarkan. Okey. So, bila tadi kita dapat jadual kerja dan sekarang kita buat bajet pula, bajet projek. So, bila kita dah ada perkara-perkara tersebut, insya-Allah produk tu akan terhasil
dalam jangka masa yang ditetapkan dengan kos yang ditetapkan. So tiada pembaziran. Okey, so itu sahaja slide saya untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.